Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tuan Ahmad Azrin bin Tuan Azhari sebagai pelajar ISMP Pendidikan Jasmani Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini saya sebagai guru untuk mengajar mata pelajaran asas pendidikan jasmani dan sains sukan. Hari ini juga saya akan mengajar topik berkaitan dengan kecederaan dan juga keselamatan dalam sukan. Apakah itu keselamatan? Apakah itu kecederaan dalam sukan? Mari kita sama-sama mendengar dan juga meneliti salah satu dari satu persatu langkah ataupun perkara yang ada di dalam keselamatan dan juga kecederaan dalam sukan. Okey, apa itu keselamatan dalam sukan? Keselamatan dalam sukan yang bermaksud merangkumi pelbagai aspek yang sama ada persediaan fizikal maupun persediaan alatan, seperti mana jika alatan itu berkualiti, keselamatan akan terjamin. Kalau alatan itu tidak elok ataupun rosak, keselamatan hanya 50-50 akan terjadi pada atlet itu. Persediaan fizikal meliputi aktiviti memanaskan badan dan juga menyejukkan badan bagi mengelakkan kekejaman ataupun kecederaan sebentar nanti kita akan saksikan ataupun kita akan ketahui sebentar lagi dalam kecederaan dalam sukan. Manakala persediaan dari segi alatan pula adalah seperti kesesuaian pakaian, seperti pakaian yang bersesuaian dengan tubuh badan kita, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Dari segi alatan sukan, seperti bola, jika bola itu bocor ataupun bola itu ada macam bunjur, adakah kita nak mahu menyepaknya? Tidak kan? Untuk keselamatan, kita biar dan kita pergi ambil yang baru. Dari segi peraturan pertandingan ataupun latihan, jika peraturan itu memudaratkan diri kita sendiri, baik kita tak payah ambil pertandingan itu ataupun latihan itu. Ramai di kalangan atlet mengalami kecederaan kerana mengabaikan perkara-perkara berikut. Keselamatan dalam sukan bagi mengelakkan kecederaan berlaku mengutamakan aspek sebelum, semasa dan juga selepas latihan atau pertandingan. Aspek ini amat penting semasa kita ingin mengelakkan risiko untuk menjamin keselamatan atlet. Kita kena tahu sebelum apa yang akan berlaku, semasa apa perkara yang akan berlaku dan juga selepas pertandingan apa perkara yang akan berlaku. Itu adalah keselamatan dalam sukan. Kita pergi pula kepada kecederaan dalam sukan. Kecederaan dalam sukan yang berlaku semasa bersukan, beriadah ataupun semasa kemalangan kecil melakukan aktiviti sukan. Faktor lain yang menyumbang kepada kecederaan dalam sukan juga termasuk latihan yang tidak sempurna atau alatan yang tidak bersesuaian. Seperti yang dikatakan tadi, jika lembing itu patah, kita ingin melontar juga, tapi tidak perlu kita ambil itu sebagai risiko. Kita perlu pergi ambil yang baru ataupun cari yang baru. Jika tak ada lembing yang baru, jangan kita ambil untuk membuat satu aktiviti sukan juga, untuk mengelakkan kecederaan dalam sukan. Kebanyakan atlet mengalami kecederaan tersebut disebabkan oleh latihan yang tidak mencukupi, seperti atlet sekarang ini waktu sesi memanaskan badan. Sesi memanas badan, mereka banyak main-main dan tidak buat bersungguh-sungguh. Di samping itu, menyejukkan badan. Penyejukan badan ramai juga atlet terlepas pandang. Atlet terus habis je membuat latihan, atlet terus pergi membuat terus tidak membuat penyejukan badan untuk kelonggaran semula otot-otot yang telah dipakainya. Latihan memanas badan yang tidak mencukupi juga akan menyumbang kepada kecederaan dalam sukan.
Ini adalah di bawah kecederaan dalam sukan. Untuk atlet-atlet kita ketahui, antaranya ketegangan dan kecederaan otot akan berlaku, kecederaan lutut yang akan berlaku, kebengkakan otot yang akan berlaku, kecederaan pada tendon, kesakitan pada tulang sendi yang teralik. Jika seseorang atlet mengakibatkan kecederaan lutut, atlet itu akan mengalami cuti yang panjang untuk recovery ataupun pemulihan semula lutut yang telah tercedera, paling kurang 6 bulan atau lebih. Kebengkakan otot juga, mereka akan juga mengambil cuti yang panjang untuk bersukan kembali. Kesakitan pada tulang. Jika tulang itu patah, tidak mengamalkan keselamatan semasa sukan, akan menyebabkan tulang patah ataupun tulang reput ataupun tulang serpih. Jika itu berlaku, sekurang-kurangnya 6 bulan atlet kena tinggalkan sukan yang mereka cumburi itu. Ini adalah contoh-contoh keselamatan dan kecederaan dalam sukan, iaitu dalam aspek pemakaian. Pakaian dalam sukan haruslah bersesuaian dengan saiz tubuh badan dan juga membenarkan penyejatan peluh berlaku. Seperti yang saya katakan tadi, saiz pakaian perlu bersesuaian dengan tubuh badan. Tidak terlalu labuh dan juga tidak terlalu ketat untuk penyejatan peluh berlaku. Pakaian yang diperbuat daripada kapas adalah sesuai dan dengan iklim negara kita kerana ia menyerap peluh. Ini untuk kita merasa lega daripada tubuh badan kita berair. Ini akan mengalahkan peningkatan suhu yang mendadak. Pakaian yang terlalu ketat akan menjerut peredaran salur darah dan ia akan menjejaskan kesihatan dan prestasi atlet. Selepas daripada keselamatan dan contoh keselamatan pakaian, keselamatan melalui peralatan bersukan. Peralatan mestilah bersesuaian dengan umur, ketinggian, keupayaan fizikal individu. Itu untuk keselesaan bersukan, malah akan dapat meningkatkan motivasi individu tersebut untuk terus terlibat dalam sukan. Jika peralatan itu rosak, keselamatan untuk atlet tidak terjamin. Sebagai contoh, pelajar sekolah rendah yang ingin bermain tenis perlulah menggunakan raket yang bersesuaian dengan saiz dan berat mereka supaya tidak menjejaskan tahap peningkatan prestasinya dalam sukan tenis. Jadi, tidak dapat dinafikan lagi, kesesuaian peralatan bersukan amatlah penting agar ia dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan prestasi seseorang atlet. Yang ketiga, peralatan keselamatan. Semua atlet atau pemain mestilah menggunakan peralatan keselamatan untuk mengelakkan berlakunya kecederaan. Kebanyakan alatan keselamatan adalah mengikut kesesuaian. Pemakaiannya juga berisiko tinggi untuk mendapatkan kecederaan seperti hoki, rugby, taekwondo dan juga bola sepak yang mempunyai, seperti bola sepak mempunyai shin pad diletakkan di atas tulang keras, iaitu tulang tibianya. Hoki pula, goalkeepernya memakai pakaian yang serba lengkap untuk mengelakkan bola yang keras hempap kepada tubuh badannya. Guard juga perlu digunakan untuk mengelakkan kecederaan lutut. Dan tangan dan sarung tangan untuk keeper pemain bola sepak harus digunakan supaya jari tidak patah untuk melindungi bahagian-bahagian yang tertentu. Yang keempat, peralatan pertandingan. Penganjur pertandingan
haruslah mengutamakan keselamatan, terutama dari menyediakan peraturan sesuatu pertandingan. Peraturan-peraturan permainan yang telah ditetapkan oleh badan-badan sukan wajib dipatuhi agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini, seperti untuk menganjur bola sepak. Penganjur itu memilih satu padang. Satu padang itu dilihat seperti becak-becok ataupun tidak rata. Rumput yang tidak lengkap, berlubang-lubang. Adakah itu memboleh ataupun boleh memberi keselamatan kepada atlet pemain bola? Jika dia terjatuh, pelbagai risiko akan berlaku. Erti kata lainnya, kecederaan akan mengalami atlet itu semasa pertandingan berlangsung. Seharusnya penganjur sesuatu kejohanan atau pertandingan merujuk peraturan yang telah disediakan dan diedar kepada semua yang terlibat sebagai panduan. Yang kelima, untuk contoh keselamatan dalam sukan. Padang dan gelanggang. Kawasan permainan atau lebih seperti padang daripada gelanggang haruslah mempunyai ciri-ciri keselamatan yang baik. Membahayakan penggunaannya. Sebagai contoh, padang rugby yang tidak rata, seperti yang saya katakan tadi, untuk peralatan. Peralatan seperti tiang gol dia, tiang gol yang tidak kukuh boleh menghempak pemain. Yang peralatan ini adalah untuk yang padang dan juga gelanggang, keselamatan padang dan gelanggang dalam sukan. Jika padang itu tidak rata dan juga berlubang-lubang, boleh mencederakan pemain seperti terseliuh ataupun tersandung. Ini akan menjejaskan prestasi pemain dan boleh mendatangkan bahaya kepada mereka. Jadi, padang dan gelanggang mestilah sentiasa berada dalam keadaan yang baik serta alatan yang berada di sana juga turut dalam keadaan yang baik agar dapat diguna sepenuhnya. Contoh negara luar, kenapa atletnya bagus dan juga atau orang panggil dia top player, disebabkan daripada umur mudanya mereka telah mencuburi di mata dunia. Disebabkan oleh inilah padang dan juga gelanggang ataupun alatan yang berkualiti, fasiliti yang berkelengkapan seperti padang yang rata, bola yang mencukupi, alatan yang bersesuaian dan juga berkualiti untuk mereka mencukil bakat untuk meningkatkan prestasinya. Jika padang ataupun gelanggang yang tidak elok, tidak boleh diguna, tetapi perlu diguna juga kerana tiada fasiliti lain, mungkin pemain ataupun atlet sukar untuk mencukil bakat dan juga prestasinya di mata dunia. Antara contoh-contoh kecederaan dalam sukan pula, ada dua jenis kecederaan dalam sukan, iaitu kecederaan akut dan juga kecederaan kronik. Kecederaan akut berlaku semasa di dalam aktiviti sukan. Kecederaan pada buku lali, sakit belakang, patah tulang sendi adalah contoh kecederaan akut. Tanda-tanda kecederaan akut ialah kesakitan yang akan akut pada kawasan yang terlibat, kebengkakan, hilang fungsi anggota seperti tidak boleh menampung berat menggunakan kaki, lengan siku, penggalangan tangan juga sangat lembut. Tidak boleh mengeratkan sendi dengan normal, lemah pada anggota terlibat dan juga fraktur. Ini adalah kecederaan akut dalam kecederaan dalam sukan. Kecederaan kronik berlaku selepas anda bermain satu sukan ataupun berlatih untuk satu tempoh yang lama. Antara tanda-tanda kecederaan kronik adalah kesakitan semasa bermain, seperti semasa kita sedang berlari, tiba-tiba kekejaman otot berlaku.
Tanda yang kedua, kesakitan semasa latihan memanaskan badan. Itu adalah kesakitan yang dia telah lama mengalaminya tetapi dia tidak membendungnya dengan awal. Yang tanda-tanda yang ketiga adalah kesakitan yang berterusan semasa rehat. Dan juga tanda yang keempat untuk petanda kecederaan kronik adalah kebengkakan. Itu adalah sangat jelas kita dapat lihat. Itu adalah contoh-contoh bagi keselamatan dalam sukan dan juga contoh-contoh kecederaan dalam sukan di bawah tajuk keselamatan dan juga kecederaan dalam sukan. Itu adalah tema yang terakhir. Bagi mendapatkan lebih detail ataupun lebih jelas lagi, anda semua boleh WhatsApp atau bertanya pada saya, kerana saya pada hari ini hanya mengajar melalui media sosial maya, melalui MyGuru ataupun WhatsApp. Jika ada sebarang pertanyaan ataupun jawapan ataupun pertanyaan, bolehlah WhatsApp saya ataupun terus email je saya berkaitan dengan topik ini, iaitu keselamatan dan juga kecederaan dalam sukan. Disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, saya amat sedih kerana saya tidak dapat mencukil bakat saya untuk mengajar di hadapan pelajar yang ramai, untuk saya menjelaskan lagi satu dan lebih detail lagi untuk keselamatan dan juga kecederaan dalam sukan. Itu saja daripada saya. Tajuk saya, minggu saya untuk mengajar pada minggu ini iaitu keselamatan dan juga kecederaan dalam sukan. Sekian daripada saya, Tuan Ahmad Azrin bin Tuan Azhari, pelajar ISMP Pendidikan Jasmani Sains Sukan 2020-2021 untuk subjek mata pelajaran Asas Pendidikan Jasmani. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk datangnya daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kita berjumpa lagi.